Kalau bercakap tentang makanan-makanan viral ni, makanan tular ni, Fariha bagaimana? Adakah Fariha akan, yelah bila kita tengok viral kedai tu, Fariha akan pergi ke atau macam mana? Saya tengok bagaimana tertariknya saya pada visual tu, macam tengok dia punya persembahan makanan tu dan sebagainya lah. Kalau macam saya pula, bila viral, bila saya pergi ramai orang, saya tak masuk lah. Sebab saya tak suka beratur-beratur apa semua. Satu lagi. VIP Very VIP okey, nanti saya cakap lah, from MHI. Okey, tak, ni sini. Tak, sebenarnya yang viral ni, kadang-kadang kita tak tahu sedap ke, menepati cita rasa kita atau sebagainya kan. Jadi itu yang kita kena tahu juga. Kalau viral tapi rasa macam biasa-biasa, tak okey juga kan. Viral juga tu. Dia viral lebih sikit lah. Tapi pun tak sedap. Tapi kita nak bercakap berkenaan dengan makanan viral dan juga bagaimana adakah makanan viral itu cara pembungkusannya selamat untuk kita cuba benda tu. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita secara maya, Puan Fazilah Haryati Muhammad Yusof, merupakan tenaga pengajar latihan pengendali makanan UiTM Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Sihat. Okey, Puan Fazilah, kita nak tahulah juga kan, sebab bila baru-baru ni itulah ada nasi paku, sebab nasi Sumatera, dengar ceritanya nasi Sumatera ni bukannya baru-baru je letak paku ni, dah lebih berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Okey, apa pandangan Puan Fazilah pula tentang isu nasi paku ini sebagai permulaannya? Okey, so actually bila menggunakan pembungkusan ni sangat penting. Maksudnya bila kita nak sebagai peniaga, pembungkusan tu salah satu ciri yang patut mereka ambil berat. Sebab dalam Peraturan 36, Peraturan Komisi 99, semua peniaga perlu mengikut peraturan ni supaya membungkus makanan tu tidak menggunakan bahan yang berbahaya. So kalau yang paku tu berbahaya lah kan. Sebab dia menggunakan paku yang mana dia boleh menyebabkan iaitu kecederaan kepada pelanggan yang makan nanti. So pernah terjadi kan yang mana anak makan tu makan paku. So sebenarnya tak boleh lah. Sebab memang kesalahan di bawah Peraturan 36. Kalau dikenakan tindakan, dia akan denda RM10,000 atau penjara 2 tahun. Lebih serius dalam Section 13 iaitu Makanan 1983, dia akan dikenakan tindakan RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-dua sekali. Nampak tak serius tak sebenarnya? Tapi Puan, ada yang kata sebab paku tu hanya dikepikan di luar. Tahu, paku tu hanya di luar. Kalau kita orang dewasa, kita tahu, paku ni kita letak tepi dan sebagainya. Tapi adakah kesan lain disebabkan oleh bahan yang ada pada paku tu kan tak bagus untuk mungkin diserap ke memakan bagaimana? Sebab paku ni bawa daripada metal kan, so dia boleh boleh menghadapi pencemaran kimikal. So kita tetap pegang paku tu. So bila kata paku kita pegang, lepas tu kita terus makan. So dia boleh kontaminasi dengan makanan ataupun termasuk dalam makanan. So bahan paku tu sendiri adalah boleh menyebabkan pencemaran kimikal. Okey, jadi bagaimana kalau paku tu kita tahu paku tu teksturnya besar. Kan kalau pegang tu mungkinlah kan lekat apa semua. Tapi yang macam dawai kokot pula tu bagaimana? Sebab dawai kokot tu kan pulut panggang apa semua kita pegang juga. Bagaimana pula? Dia kecil kan? Kecil pula. Kecil. So bila kita contohnya kita petik pemakanan bila terbuka dia boleh terpelanting. So maybe boleh termasuk dalam makanan tanpa sedar. So benda tu kecil, lepas tu kita makan lagilah boleh tercekik dan boleh menyebabkan actually kalau dengan bahan-bahan yang yang besar yang macam paku dan kokot, sebenarnya selain daripada boleh menyebabkan kecederaan dalaman, paling serius boleh menyebabkan kematian lah. Yang itu kita tak nak, kita kena elakkan. Okey. Tadi kalau cakap pasal kuih pulut panggang. Tapi kalau kuih pulut panggang tu kan kita gantikan dengan lidi dan sebagainya, tak apa ke? Itu tak apa ke Puan? Macam mana? Yang mana? Yang cara pembungkusan kan ada kuih-kuih kita kan tradisional kan macam-macam kan. Ada yang kalau ada yang kuih apa yang dalam tu daun apa tu kita kena kepil juga sebab tak nak bagi lekat. Atas putih bawah hijau tu yang ada gula tu tapi dia letak dalam ni. Apa Talam seri talam Bukan entah. talam. Ni badak berendam. Bukanlah. Dia kena letak dengan daun tu untuk buat empat segi petak kecil tu. Tepung pelita. Lepas tu pulut panggang tu kadang-kadang orang letak dengan lidi yang tajam tu. Jadi bagaimana semua tu? So sebenarnya banyak yang boleh banyak teknologi atau bahan-bahan yang boleh digunakan, kita boleh tukar. Sebenarnya kayu pun juga boleh bahaya untuk digunakan. Sebab kalau ikutkan dalam industri makanan, kayu tak boleh digunakan sebab dia mudah menyerap air. Bila menyerap air dia akan menghasilkan
kulat. Bila ada kulat boleh menyebabkan contamination juga pada makanan. Jadi kena cari bahan yang sesuai. Sebab tu kalau dah industri makanan kan, kayu pun tidak dibenarkan sebenarnya. Dalam makanan. Yes. Kayu sebab pun dia tak boleh. sebab kayu tu kan dia lebih mudah serap air kan. Bila serap air, lembab, toksin akan terhasil dan boleh menyebabkan contamination pada makanan. So itu selalu kita titik beratkanlah dalam latihan pengendali makanan. Okey, jadi kiranya macam kalau dah jadi macam tu, macam tak adalah lagi unsur-unsur tradisi kan dalam makanan tu. Tapi yalah, kita melihat daripada segi perspektif kesihatan pula, keselamatan kan. Okey, kita nak lihat juga pandangan peniaga dan juga orang ramai berkaitan dengan isu kita pada hari ini, iaitu makanan viral versus makanan selamat. Jom kita saksikan. Memviralkan makanan dan perniagaan adalah salah satu cara untuk marketingkan perniagaan. Kami sebagai peniaga memang kalau boleh menginginkan supaya makanan dan perniagaan kami viral, kerana ia akan melipat gandakan kami punya jualan, dan dalam masa yang sama kami sebagai peniaga perlulah memastikan produktiviti makanan kami dan juga kualiti makanan kami menepati seperti apa yang diviralkan. Saya sebagai peniaga sangat-sangat teruja bila makanan ataupun barangan yang kita jual tu menjadi viral. Ada kalanya pelanggan sanggup beratur panjang untuk dapatkan apa yang kita jual. Jadi untuk membalas kesanggupan pelanggan ni beratur panjang, menunggu queue untuk mendapatkan makanan kita, jadi kita sebagai peniaga perlulah menjaga segala aspek kebersihan dan yang paling penting keselamatan. Okey, jangan sebabkan benda tu macam viral jadi kita nak ikut-ikut macam tu kan. Yang penting keselamatan pelanggan. Benda tu viral and then kita tak tahu kan harga dia berapa, rasa dia macam mana, tapi orang pergi juga sebab benda tu viral. Jadi kadang-kadang keselamatan dia tu kita tak yakin lah sebab dia letak paku lah kat situ. Macam contoh makanan tu ada orang dia packaging dia staple je packaging tu. Kadang benda tu bahaya. Kadang orang buka boleh benda tu masuk kat dalam nasi ke, atau kadang-kadang tengah packaging ada satu buat staple termasuk dalam nasi ke, orang makan. Benda tu bahaya. Saya kalau katalah makanan tu tak berapa nak elok sampai dekat saya ataupun mungkin membahayakan kesihatan seperti bau-bau yang tak sedap ke apa ke, saya tak akan makanlah makanan tu. Dan saya mungkin akan cakap dekat kawan-kawan juga jangan beli lagi lah dekat situ. Kita kena bijak jugalah sebenarnya kan. Kena berhati-hati. Kalau lapar sangat tu pun jangan terus makan dan sebagainya. Kena teliti juga. Puan, saya nak tanya. Okey, tadi Puan kata kalau dari industri makanan, teknologi makanan ni pun sebenarnya kayu tak boleh. Banyak pantang larangnya. Sebenarnya cara yang bagaimana yang selamat, yang mungkin peniaga-peniaga kan nak tahu jugalah bagaimana boleh mereka menghasilkan mungkin cara pembukaan yang selamat untuk mereka kan, utamanya untuk kesihatan pengguna tu sendiri juga. Betul. Bukan makanan tu tak boleh viral, boleh viral tapi kena dengan ada ilmu. Itulah maksudnya kan. Bila nak viral kena ada ilmu. So pembungkusan ni dia seperti dia sebenarnya pembungkusan ni yang penting kena bersesuaian, berkeadaan baik, bersih dan juga tidak tercemar dengan sebarang benda asing. Dan peranan bungkusan tu apa? Anda kena tahulah apa peranan bungkusan tu. So peranan bungkusan ni bukan kepada kita nak pelihara produk tu. Kita nak pelihara produk tu. Lepas tu kita nak melindungi makanan tu daripada tercemar daripada bahan-bahan asing, okey, ataupun tercemar daripada bakteria semua. So bungkusan ni juga salah satu kita nak perkenalkan produk kita, betul? So kita nak produk tu, dan bungkusan juga salah satu untuk menentukan tarikh harga kepada produk tu. Dan dia juga memang betul yang ada satu bagi tahu untuk promosi dan juga menarik pelanggan. Dia betul. Dengan pembungkusan ni juga kita kena dapat menarik pelanggan. Tetapi mereka perlu tahulah apakah jenis-jenis pembungkusan yang perlu dibuat. Ada jenis pembungkusan yang ada direct iaitu primary, lepas tu ada secondary, ada lapisan yang kedua, lepas tu dia ada bahagian masuk dalam kotak. So dia ada jenis-jenis pembungkusan dia. Daripada jenis pembungkusan juga mereka kena tahu juga apakah bahan-bahan bungkus yang nak digunakan. Jadi kalau untuk bahan-bahan bungkus ni mereka kena tahu jenis makanan dia. Adakah makanan tu jenis yang mudah rosak ke, ataupun makanan tu yang jenis sejuk. Lepas tu kena tahu jangka masa ni. Produk tu boleh tahan berapa lama. Okay? So sama ada juga
perlu dimasak atau tidak makanan tu. So banyak sebenarnya ciri-ciri yang mereka kena tahu. Masa dia dan jenis-jenis makanan yang packaging yang sesuai. Bila kata contoh nak buat produk A, ada kena pakai bungkusan ni. Jadi kena tahu suhu. Lepas tu bagaimana juga untuk delivery, pengantaran. So sangat penting. Maksudnya daripada awal sampai akhir dia mempengaruhi dalam bungkusan tu. So banyak jugalah bahan-bahan bungkusan ni. So kalau betul, kalau nak bungkus makanan tu bukannya sembarangan kan kita nak bungkus. Kena lihat juga makanan-makanan itu. Okey, kali ini kita nak lihat juga sudut pandangan orang ramai berkaitan dengan pembungkusan ini atau makanan ini. Ini pandangan daripada doktor berkaitan dari makanan ini, tapi kali ini kita nak menyentuh dari segi faktor kesihatan pula. Okey, jom kita saksikan. Trend makanan viral di Malaysia ada sangat mudah terjadi dengan adanya media sosial yang giat digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat, yang mana kadang-kala ia akan memberikan kemudaratan kesihatan. Jadi makanan viral ni kadang-kadang ada yang terdiri daripada snack seperti burger atau ayam yang ditambahkan dengan keju yang berlebihan ataupun kadang-kadang dengan cili yang berlebihan. Dan makanan-makanan seperti ini selalunya dia adalah tinggi garam ataupun kadang-kadang tinggi gula dan rendah serat, yang mana adalah tidak baik untuk kesihatan sekiranya, lebih-lebih lagi pada mereka yang mempunyai penyakit seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Baru-baru ini makanan viral juga didapati dibungkuskan dengan menggunakan paku ataupun dawai kokot dan sebagainya. Penggunaan alat ataupun alat sedemikian memang tidak boleh, dan itu telah melanggar Akta Makanan 1983 ya. Jadi sekiranya ada benda asing sepertinya paku, shilling dan sebagainya, siapa yang makan atau sekiranya termakan mungkin akan tercekik, dan juga ia boleh menyebabkan ataupun mengandungi kuman yang mana akan membawa kemudaran kesihatan pada kemudiannya. Contohnya mungkin akan menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Makanan viral ini sebelum kita membelinya perlulah kita melihat bagaimanakah apakah kandungan makanan tersebut. Sekiranya anda ingin merasa, anda boleh mencuba tetapi bukan dalam kuantiti yang banyak, dan pastikan makanan-makanan viral ini telah dimasak dengan betul ataupun dan juga perlu dibungkus dengan bungkusan yang dibenarkan. Bukan dengan polisterin ataupun tidak menggunakan benda asing seperti paku ataupun sebagai dawai kokot untuk menutup makanan tersebut. Gunakanlah sarana yang dibekalkan ataupun yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan untuk membungkuskan makanan tersebut. Jadi kita sebagai orang yang merasai makanan itu harus bijak kan, untuk kita nak menilai sesuatu makanan itu kan. Bukan saja dari segi pembungkusan, malahan bahan-bahan yang digunakan. Okey, Puan Fazilah sebagai penutup buat bicara kita pada hari ini, nak tahulah kan apa mungkin nasihat yang diberikan kepada kita semua ni, dan juga kalau kita sebagai pengguna ni, apa antara bahan-bahan yang kita harus elakkan untuk kita nak makan. Kadang-kadang viral tu lah, kita tak tahu bahan yang digunakan tu. Kita nak kena pasti tu. Bagaimana? Okey, so untuk kesimpulan, untuk peniaga lah kan, bukan tak boleh viral, tapi anda kena ada ilmu. Yang anda pergi ilmunya, anda pergi kursus latihan makanan ataupun boleh pergi kursus pembungkusan. Untuk peniaga, anda bijak. Anda kena lihat cara bungkusan tu bagaimana. So kalau anda akan tengok pakai pembungkusan tu menggunakan jenis yang tajam, so kena elakkan lah. Jadi macam tanggungjawab kita sebagai seorang peniaga dan juga pengguna. So sangat penting kat situ demi keselamatan. Okey. Jadi saya boleh simpulkan, tak boleh makanan boleh viral tetapi kena ada ilmu. So siapa yang belum ada latihan makanan, peniaga wajib, sebab dia adalah peraturan 30, jika tidak hadir kursus makanan akan didenda RM10,000 atau penjara 2 tahun. So sangat pentingnya itu. Baik, terima kasih banyak Puan Fazilah Haryati Muhammad Yusof berkongsi dengan kami berkenaan dengan isu ini. Pastinya ini semua akan memberi juga menjentik hati kita, menjentik fikiran kita, fikir balik kan. Kadang viral, kita jangan terlalu ikut emosi. Nak cuba boleh tapi kena berhati-hati. Betul, kena berhati-hatilah. Okey, baik. Terima kasih Puan Fazilah. Okey. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.